أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin bin Jamil, guru di Mahat Tahfiz Al-Fatih Batangkali. Saya telah diminta untuk memberi sedikit perkongsian dan pengenalan kepada sebuah disiplin ilmu syarak yang masyhur dan penting, khususnya di kalangan penuntut ilmu, yang mana ilmu usul fiqh ni ia adalah alat para mufti dan mujtahid dalam membina dan mengeluarkan hukum syarak. Hukum syarak ini terhadap setiap masalah yang berhajat kepada hukum, sama ada dalam ibadat, muamalat, munakahat dan jinayat dan sebagainya. Okey. Siapa yang berhajat kepada ilmu ni, ilmu usul fiqh ni? Okey, yang berhajat kepada ilmu ni sudah tentu faqih yang menggali dalil-dalil tafsili, iaitu dalil-dalil yang detail. Contohnya dalil kepada kewajipan solat. Maknanya faqih memang memerlukan ilmu usul fiqh ni kerana ia adalah alat untuk mengeluarkan hukum, dan tiada hukum fiqh yang terbina kecuali dengan usul, terbina daripada usul. Okey, hatta ulama tafsir juga, mufassir juga berhajat kepada ilmu usul fiqh ni. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu perlu difahami dengan kaedah usul fiqh juga. Maknanya ulama Quran pun nak memahami ma'ani Al-Quran tu berhajat kepada ilmu usul fiqh. Hatta sebelum pembukuan ilmu usul fiqh, semasa pembukuan ilmu usul fiqh yang ditulis oleh Imamuna Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ni, apa cerita di sebalik penulisan buku ni, ialah apabila ada seorang ulama iaitu Abdul Rahman Ibn Mahdi. Dia ni seorang ulama hadis, muhaddis di Iraq. Maknanya dia telah meminta kepada Imam Syafi'i untuk menulis tentang ma'ani Al-Quran. Maknanya macam mana Quran tu nak difahami, macam mana wahyu ni nak difahami. Maknanya dia minta pertolongan kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i akhirnya menjawab permintaan ni. Maka terhasillah kitab yang pertama dalam kitab pertama usul fiqh, iaitu kitab Ar-Risalah. Okey, mufassir faqih berhajat kepada ilmu hadis. Muhaddis, ulama hadis juga tidak dapat tidak, kalau nak memahami hadis memang berhajat juga kepada ilmu usul fiqh. Kerana apa yang saya sebutkan tadi, maknanya ilmu usul fiqh ni adalah ilmu untuk memahami wahyu, untuk memahami selok-belok wahyu, dan akhirnya kita dapat mengeluarkan apa yang dituntut oleh wahyu ke atas kita. Okey, seterusnya realiti. Sekarang ni kita nak bincang ilmu usul fiqh kan, tapi realitinya sesuatu ilmu tu, ataupun dalam perbincangan kita sekarang, ilmu usul fiqh ni
beberapa ilmu lain, maknanya ilmu usul fiqh ni berhajat kepada beberapa asas ilmu yang lain, iaitu ilmu bahasa Arab, contohnya ilmu lughah, nahwunya, sarafnya dan balaghah, dan juga berhajat kepada ilmu mantik. Saya akan bagi penjelasan kenapa begitu. Yang pertama, kenapa berhajat kepada bahasa Arab? Kenapa sebelum kita mendalami ilmu usul fiqh ni kita perlu kepada asas bahasa Arab? Ialah kerana penulisan ilmu syarak itu sebahagian besarnya dalam bahasa Arab. Ini tidak pelik kerana syariat kita ni, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat Arabiyah. Dengan makna syariat kita ni adalah medium penyampaiannya adalah media penyampaian wahyu adalah dalam bahasa Arab. Maka penulisan-penulisan ilmiah untuk memahami syarak ni pun dalam bahasa Arab. Dan Nabi diutus dalam bahasa Arab, dan Al-Quran juga turun dalam bahasa Arab. Okey. Tapi kita tak nafi ada sebahagian penulisan ilmiah, ilmu-ilmu syarak ni ditulis dalam bahasa selain bahasa Arab. Contohnya di Nusantara ni, contohnya penggunaan bahasa Melayu dalam kitab-kitab Jawi contohnya. Okey, dan kalau di India dan Pakistan ada penulisan ilmiah yang ditulis dalam bahasa Urdu contohnya. Okey, itu keperluan kepada bahasa Arab. Sebelum untuk mendalami ilmu usul fiqh ni, kita kena ada sedikit asas bahasa Arab, kerana kekangan istilah tu agak susah untuk kita terjemah satu-satu kepada bahasa Melayu ni. Tapi untuk siri ni kita akan bersia-sia je lah. Kita akan berkenalan je dengan ilmu usul fiqh ni, tapi berkenalan dengan menggunakan kitab yang kita akan sebut nanti. Okey, tadi kembali kepada kenapa sebelum kita nak dalami ilmu usul fiqh ni kita kena ada asas ilmu mantik. Jawabnya ialah kerana pembahagian bab-bab dan perincian selok-belok kitab ni, karangan penulisan ilmiah ni memang ditulis mengambil kira kaedah dan susunan mantik. Tak kira ilmu nahwu ke, ilmu balaghah ke, ilmu usul fiqh ke, memang pembahagian dia banyak mengambil kira apa yang sedia ada dalam ilmu mantik. Okey, itu secara ringkas. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, ada satu lagi mukadimah ataupun beberapa pengenalan yang kita kena dahulukan dulu secara ringkas juga, ialah kedudukan ilmu syarak itu sendiri dalam Islam. Okey, menuntut ilmu dalam Islam ni secara umum adalah fardu. Okey, tinggal lagi kefarduan tu adakah ke atas tiap-tiap individu ataupun kefarduan tu jatuh ke atas kelompok ummah. Maknanya bukan tiap-tiap individu wajib menuntut ilmu contohnya. Okey, kita ambil contoh ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni siapa yang wajib belajar ilmu fiqh? Okey, kalau kita bagikan fiqh ni ada bab-bab fiqh yang fardu ain. Yang apa maksud fardu ain? Fardu ain ialah semua mukallaf yang balik perlu belajar. Maknanya dia nak mengerjakan sesuatu ibadat tu dia kena belajar. Contohnya solat, bersuci dan sebagainya. Okay. Dan beberapa asas muamalat, kalau dia nak berjual beli ke, dia kena belajar supaya dia tidak terjebak dalam perkara-perkara yang haram. Maknanya ada beberapa bab dalam fiqh ni dia kena belajar. Okey. Adapun belajar fiqh daripada mula, daripada bersuci
kitab bersuci tu sampai bab apa? Ummahatul Aulad. Hujung bab contoh dalam Minhajul Talibin, hujung bab fiqh ialah bab yang berkaitan dengan hamba. Okey, siapa yang wajib belajar semua benda ni? Okey, yang wajib belajar semua ni daripada mula ialah faqih lah, ulama ataupun mufti lah. Maknanya dia akhirnya akan menjadi rujukanlah umat. Maknanya umat belajar sebahagian perkara lain tak tahu, umat akan merujuk kepada mufti. Okey. Itu dari segi kefarduan ilmu, ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Okey, kalau kita tengok ilmu usul fiqh ni, tidak ada satu bab pun dalam usul fiqh ni yang wajib ke atas mukallaf secara fardu ain. Maknanya tak ada, setiap muslim ni tak wajib untuk belajar usul fiqh ni secara fardu ain. Dia hanya fardu kifayah. Maknanya kalau ada orang yang menguasai usul fiqh ni, maknanya gugurlah dosa, gugurlah kefarduan atas sebahagian umat yang lain. Okey, okey, maknanya mendalami, kita boleh simpulkan kat sini ialah mendalami ulum-ulum syarak ni, termasuk ilmu fiqh dan ilmu usul fiqh ni, secara amnya kita boleh kata fardu kifayah, kecuali kalau yang berkaitan dengan fardu ain tadi ya. Yang fiqh tu ada fardu ain. Okey, kita selesai kefarduan ilmu. Kita akan pergi pada satu lagi poin yang penting juga sebelum kita bergerak jauh lagi. Yang perlu kita faham juga adalah ilmu-ilmu syarak ni, ilmu mustalah hadis, ilmu usul fiqh, ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu apa lagi, ilmu qiraat ke apa kan, semuanya berhubung dengan harmoni antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Maknanya antara ilmu-ilmu ni dia berhubung baiklah. Maknanya dia tidak ada permusuhan antara ilmu, tidak ada permusuhan antara ilmu fiqh dan ilmu hadis. Tiada permusuhan antara ilmu fiqh dan ilmu hadis, ilmu usul tafsir dengan ilmu usul fiqh. Tidak ada permusuhan. Yang menjadi masalah sekarang ni ialah yang bermusuhnya siapa? Yang bermusuhnya adalah sebahagian ahli ilmu yang tenggelam dengan pengkhususan ilmu tertentu. Dia cuba nak memenangkan sesuatu isu ilmiah tu dari sudut pengkhususan ilmu yang tertentu. Kita tengok orang yang belajar hadis contohnya, jangan marah. Orang yang belajar hadis yang menyebutkan diri dengan ilmu hadis ni lah, ada kecenderungan sebahagian daripada mereka ni ialah dia cuba nak menghakimi semua ilmu ni, semua ilmu syarak yang lain tu, dia nak mengadili dan menghakimi ilmu lain tu kepada ilmu hadis. Maknanya ilmu-ilmu lain ni kena dengar cakap ilmu hadis. Seolah-olahnya semua perkara tu kena diadili dengan sahih dan dhaifnya hadis. Begitu sekali. Sedangkan setiap ilmu itu ada fungsi dia dan berbeza perbahasan dia. Okey, kalau kita tengok apa tajuk besar ataupun apa maudhu' ilmu hadis, contohnya ilmu mustalah hadis. Okey, ilmu mustalah hadis dia tajuk perbahasan atau tajuk besar yang dibahaskan dalam ilmu hadis ni, ilmu mustalah hadis ialah tentang perawi dan matan lah. Perawi teks dan teks nabawi itulah matan, kata-kata Nabi itulah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sedangkan kalau kita lihat usul fiqh, perbahasan besar dia adalah dalil-dalil syarak, yang mana hadis adalah sebahagian daripada dalil syarak. Maka kadang-kadang berlaku boleh kita kata pertemuan
Maknanya ilmu apa yang layak untuk untuk menguruskan ataupun contohnya kan, ilmu hadis ni kita nak tahu thubut ataupun sahihnya nisbah. Maknanya sampai sesuatu matan tu sampai kepada Nabi SAW. Itu tugas utama ilmu hadis, nak memastikan setiap teks tu sah nisbah dia kepada Nabi SAW. Tapi kalau kita tengok usul fiqh ni, dia perbahasan dia lagi besar dan lagi dari segi nak mengeluarkan hukum, ilmu usul fiqh ni lagi direct sebenarnya, bertaamul ataupun berinteraksi dengan dalil. Dalil ni bukan sekadar hadis je. Maksudnya dalil ada Quran, hadis, ijma' dan kiasan contohnya. Okey, kalau kita tanya apa ilmu yang paling layak yang nak menjadi hakim di antara ilmu ni, kalaulah ada hakim di antara ilmu ni, maka kita boleh bagi jawapan ilmu yang paling layak untuk menjadi hakim antara ilmu-ilmu ni ialah ilmu usul fiqh. Sebagaimana kata Imam Ibn Daqiq Al-Aid, dia kata apa? Usulul fiqh huwa alladhi yaqdi wa la yuqda alaih. Maknanya usul fiqh itulah yang menghukum dan tidak pula ia dihukum. Maknanya ilmu-ilmu lain kena dengar cakap ilmu usul fiqh. Ini tak pelik kerana sebab apa? Usul fiqh itu apa itu? Fiqh itu adalah kefahaman. Maknanya ilmu usul fiqh ni adalah usul kefahaman. Maknanya nak faham apa? Nak faham wahyu, dan hadis adalah bahagian daripada wahyu. So maknanya dari segi pemahaman, usul fiqh ni paling layak untuk dirujuklah untuk faham dalil dalam agama ni kan. Okey, kita kembali kepada keharmonian ilmu tadi tu lah. Tu contoh yang tak harmoninya adalah sebahagian ahli ilmu yang tenggelam dalam pengurusan ilmu. Okay, sekarang ni kita nak kembali kepada keharmonian ilmu tu. Apa makna keharmonian ilmu tu? Ialah ilmu-ilmu syarak ni dia saling memberi khidmat antara satu sama lain. Maknanya ada dapatan ilmu yang ada dalam ilmu hadis ni diguna pakai dalam ilmu usul fiqh. Maknanya tapi tak semua juga pendetailan yang ada dalam ilmu hadis tu diguna pakai dalam usul fiqh. Maknanya usul fiqh ni dia ada pertimbangan lain. Maknanya usul fiqh ni melihat dalil tu lagi luas. Maknanya hadis adalah salah satu dalil daripada dalil-dalil syarak. Okey. Okey, tapi okey, kita nak buat sedikit kesimpulan antara ilmu tadi. Sebab apa kita banyak buat contoh ilmu hadis ni? Sebab ilmu mustalah hadis ni berkembang bersama-sama dengan ilmu usul fiqh sebenarnya. Kalau kita tengok dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i, ilmu kitab tu sebenarnya dicampur dengan sedikit ada juga kaedah ilmu hadis dalam kitab Ar-Risalah tu. So maknanya sebab tu saya bawa contoh ilmu hadis kan, kerana ia berkait rapat dengan ilmu usul fiqh. Maknanya ilmu hadis adalah sebahagian perbahasan dalam usul fiqh. Dari segi hadis adalah hujah dan dalil dalam agama, dalam syarak. Okey, apa lagi ya? Okey, saya rasa setakat tu untuk mukadimah, dan mungkin kita boleh berpindah kepada satu lagi mukadimah, iaitu mukadimah ilmu.
Okey, ilmu yang kita nak bincangkan sekarang ni adalah ilmu usul fiqh. Okey. Ada setiap ilmu ni dia ada prinsip dia, ada 10 mabadi' asas ilmu yang perlu kita tahu, tapi untuk sekarang ni kita tak perlu tahu semua. Kita ambil beberapa je. Yang pertama ialah nama ilmu tu. Ataupun yang pertama ialah ta'rif kepada ilmu yang kita nak bincangkan hari ni, iaitu ta'rif ilmu usul fiqh ialah ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kayfiyatul istifadati minha wa halil mustafid. Okey. Apa maksud pengertian definisi ataupun ta'rif kepada ilmu usul fiqh ni ialah pengetahuan tentang apa? Tentang dalil-dalil syarak secara ijmal. Apa maksud dalil-dalil syarak secara ijmal? Contohnya ialah Quran adalah dalil. Quran adalah hujah. Hadis adalah hujah. Maknanya secara ijmal itu maknanya secara ijmal ni ialah secara tidak detail lah. Ijma' adalah hujah. Qiyas adalah hujah contohnya. Okey, berbeza dengan ilmu fiqh, ulama usul fiqh ni dia akan membahaskan tentang tentang dalil-dalil yang ijmal. Macam yang saya sebut tadi lah, maknanya Quran itu adalah hujah. Okey. Dia bercerita tentang perkara-perkara kuli. Perkara-perkara kuli ni apa? Perkara-perkara yang umum, yang besar, yang akan bagi kesan kepada benda-benda yang detail. Contohnya suruhan, suruhan dalam Al-Quran membawa makna apa? Membawa makna wajib contohnya. Okey, tapi ulama usul dia tidak akan berbahas tentang dalil wajib solat, sebab dalil wajib solat tu dah termasuk dalam dalil yang detail, dan dalil yang detail ni adalah kerja ulama fiqh, maknanya kerja fuqaha. Maknanya ulama usul ataupun usuliyun dia akan bertaamul dengan dalil bertaamul dengan dalil secara ijmal. Okey, secara tidak detail lah ijmal tu. Okey, kembali kepada ta'rif tadi, ma'rifatu dalail fiqh ijmal, maknanya pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh secara ijmal, wa kaifiyatul istifadati minha, maknanya dan cara kita bermuamalah, berinteraksi dengan dalil-dalil tadi. Macam mana kita nak tahu? Maknanya macam saya sebut tadi, al-amru yufidu al-wujub contohnya. Kalau ada suruhan, maknanya suruhan tu membawa makna wajib contohnya, ataupun an-nahyu yufidu tahrim contohnya. Okey, bagaimana maknanya ada mekanisme macam mana nak keluarkan hukum. Itu juga adalah satu perbahasan ilmu usul fiqh. Maknanya pengetahuan tentang dalil fiqh secara ijmal dan cara-cara nak mengeluarkan hukum. Dan yang ketiga yang dibahaskan juga dalam ilmu usul fiqh ni adalah keadaan ataupun hal ehwal mujtahid, ataupun orang yang akan mengeluarkan hukum. Yang mengeluarkan hukum ni mujtahid lah. Okey, itu adalah sedikit sebanyak tentang definisi ilmu usul fiqh. Ada 3 perkara yang penting. Dalil secara ijmal, maknanya dalil fiqh tu secara tidak detail, dan mekanisme nak mengeluarkan hukum, mekanisme nak mengeluarkan hukum daripada dalil-dalil tadi, dan juga hal ehwal orang yang mengeluarkan hukum, maknanya dia kena kuasai apa, dia kena tahu apa contohnya, mujtahid tu. Okey, itulah dia definisi ilmu usul fiqh. Okey, hukum belajar usul fiqh, adalah fardu kifayah. Okey, dan
ilmu usul fiqh ni juga dia ada mengambil apa panggil apa, istimdad. Maknanya istimdadul ulum, maknanya dia usul fiqh ni dia ada cedok sebahagian daripada ilmu bahasa lah, bahasa Arab. Maknanya sebab apa? Sebab teks wahyu ni dalam bahasa Arab, so maknanya asas bahasa Arab tu memang diambil lah dalam diambil kira lah dalam usul fiqh ni. Dan juga ilmu mantiq. Ilmu mantiq ni yang berkaitan dengan qawaid aqliyah ataupun kaedah-kaedah yang menggunakan akal lah, yang menggunakan logik. Okey, kita dah sebut nama ilmu usul fiqh, kita dah sebut takrif dia, kita dah sebut hukum belajar usul fiqh ni itu fardu kifayah, dan kita dah sebut apa ilmu lain yang dicedok ke dalam ilmu usul fiqh ni, iaitu ilmu bahasa Arab dan ilmu mantiq, dan juga ilmu yang ada satu lagi ilmu, iaitu ilmu usuluddin. Maknanya ilmu yang nak mengesahkan, mengabsahkan wahyu ni kan. Maknanya kita dalam usul fiqh kita bincang pasal dalil dalam agama, dan dalil dalam agama ni adalah wahyu lah. Wahyu ni pula adalah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengutuskan Nabi ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maknanya dia susu galu tu sampai ke akhirnya kita nak membuktikan bahawa kita nak buktikan bahawa ilmu ni daripada Allah lah. Maknanya ilmu kalam ni. Maknanya ilmu usul fiqh ni juga ada cedok sedikit asas ilmu kalam. Sebab apa? Sebab kita nak bermuamalah dengan dalil, maknanya kita kena tahu siapa dari dalil ni, daripada siapa. Dalil ni daripada Allah. Wahyu itu daripada Allah. So ada kaitannya dengan ilmu usuluddin, ataupun kita panggil ilmu kalam, ataupun ilmu akidah lah. Okey. Okey. Itu mukadimah yang keberapa, tak ingat dah. Kita akan, saya rasa dah selesai untuk mukadimah ilmu yang awal ni. So insya-Allah kita akan ambil sikit, kita akan masuk dalam maksud sebenar liqa' kita ni, pertemuan kita ni, iaitu kita nak baca sikit matan al-waraqat fi usul fiqh. Dan sebelum tu kita nak berkenalan sikit dengan pengarang lah. Pengarang siapa yang tulis al-waraqat ni? Okey. Sebelum tu kita nak tahu kenapa pilih al-waraqat. So al-waraqat ni adalah sebahagian daripada turas kita. Maknanya ia warisan ilmu yang telah kita warisi sejak berkurun. Maknanya kalau di sebahagian, bukan di sebahagian, maknanya di hampir semua madrasah yang muktabar di dunia ni, memang matan ni memang ada dalam silibus dia. Ada dalam silibus mana-mana madrasah pun di seluruh dunia ni lah. Maknanya dia yang kalaulah kita tahu bahawa matan ni sebenarnya besar ertinya, dan dia adalah sebahagian daripada warisan ilmu kita. Maknanya kegemilangan ilmu kita ni. Maknanya matan ni ditulis bila? Ditulis pada kurun ke berapa? Ditulis pada kurun keempat ke kelima kan. Imam Haramain meninggal pada tahun dia lahir pada tahun 419 Hijrah. Maknanya bayangkan 419 Hijrah, sekarang ni 1400 lebih. Maknanya dekat 1000 tahun matan ni kekal diajar di seluruh madrasah di dunia ni. Maknanya apa ni? Apa ertinya ni? Maknanya kekal 1000 tahun matan ni kan.
Maknanya seharusnya maknanya benda ni adalah sebahagian daripada kita. So seeloknya ataupun sebaiknya kita cubalah berkenalan dengan matan ni, dan matan ni juga akan memperkenalkan kita kepada ilmu usul fiqh ni. Pengenalan kepada, maknanya sebaik-baik pengenalan kepada ilmu usul fiqh ni adalah buku-buku yang macam ni lah. Contohnya kitab yang kita cuba nak baca pada malam ni ialah kitab Al-Waraqat. Okey, siapakah pengarang matan ni? Okey, nama beliau ialah Abdul Malik bin Abdullah, ataupun dia sangat terkenal dengan nama panggilan dia, nama gelaran dia Imam Al-Juwaini ataupun Imamul Haramain. Imam Al-Juwaini ataupun Imamul Haramain. Dan bagi kita di Nusantara ni, Imamul Haramain ni adalah guru kepada Imam Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali. Maknanya kita sedia maklumlah kalau dengan Imam Ghazali ni, buku-buku dia, kitab-kitab dia memang menjadi modal lah dalam pengisian masjid di Malaysia ni kan. Maknanya nama yang tak asing lah bagi kita, iaitu Imam Al-Ghazali. Maknanya Imam Al-Ghazali ni adalah produk daripada, maknanya dia graduate dengan Imam Al-Haramain. Maknanya tuan punya kitab yang kita nak baca ni. So kehebatan Imam Al-Ghazali tu tidak lain adalah berkait ataupun berasal juga daripada guru dia, iaitu Imam Al-Juwaini ataupun Imam Al-Haramain. Dan Imam Al-Haramain ni juga dalam mazhab Syafi'i, dia tergolong dalam ashabul wujuh. Apa maksud ashabul wujuh? Ashabul wujuh ni ialah ulama mazhab yang ada kemampuan untuk berijtihad dalam lingkungan usul imam mazhab dia. Maksudnya kedudukan dia dalam mazhab ni adalah tinggi juga. Dia adalah mujtahid dalam mazhab kan. Okey, setakat tu kita insya-Allah kita boleh masuk dalam matan Al-Waraqat. So kita dah boleh mula kot. Okey, kita akan baca sikit matan Al-Waraqat. Okey, mula sekali ialah Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya pengarang iaitu Imam Al-Haramain memulakan kitab dia dengan basmalah. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu dimulakan dengan basmalah. Maknanya mengikut contoh yang ada dalam Quran. Dan juga kerana beramal dengan hadis. Ada satu hadis iaitu kullu amrin dzibal la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' abtar ajzam. Ada 3 lafaz yang berbeza kerana ada berbeza riwayat. Okey. Hadis ni walaupun lemah di sisi ulama hadis, okey, tapi sebahagian ulama hadis juga menghasankan hadis ni. Termasuklah Al-Imam Ibn Salah dan Imam An-Nawawi. Dia kata hadis ni hasan, tapi rasanya jumhur ataupun sebahagian besar ulama lain kata hadis ni hadis yang lemah, dhaif. Tapi itu lemah dalam seni ilmu hadis. Okey, lemah dalam seni ilmu hadis. Okey, sekarang ni sebab sekarang ni kita tengah berbincang tentang ilmu usul fiqh ni, so ada baiknya kita bincang sikit bab ni. Okey, lemahnya hadis ni di sisi ulama hadis, tapi dia sudah menjadi apa yang kita boleh panggil ialah mutawatir dari segi pengamalan makna. Maknanya ulama telah terima pengamalan dengan makna hadis ni. Maknanya bila sesuatu hadis tu maksud hadis tu ataupun pengamalan terhadap maksud hadis tu dah diterima,
dah diterima di sisi ahli ilmu, maknanya diterima di sisi ulama, bukan di sisi orang awam. Maknanya ulama pun dah terima, ulama pun dah terima maksud hadis ni boleh diamalkan. Maka kita keperluan nak berbahas tentang sanad hadis ni secara spesifik dah tak timbul lah, kerana dah capai dah maksud untuk beramal dengan hadis. Okay, dan buktinya ialah kalau kita tengok pada setiap penulisan ilmiah, tak kira apa ilmu pun, akan didatangkan hadis ni sebagai orang panggil bukanlah sebagai dalil, tapi sebagai istiqnas. Maknanya hadis ni secara kesimpulannya boleh diamalkan. Bukan secara istidlal. Okey. Kita pergi lagi kepada satu point. Okey, pengarang memulakan kitab ni dengan basmalah, dengan sebab-sebab yang telah disebutkan tadi. Okey, dalam penulisan ilmiah ni juga ada 4 perkara yang kita panggil dia adalah satu tuntutan metodologi. Tuntutan yang wajib dia ada 2, tuntutan wajib dengan tuntutan sunat. Kalau kita boleh terjemahkan macam tu. Yang wajib ni kita panggil al-wujubus sina'i. Maknanya kalau kita nak menulis satu penulisan ilmiah ni, eloklah ada 4 benda ni. Bukan eloklah, maknanya wajib ada 4 benda ni. Bukan wajib tak buat dosa ni, wajib dari segi metodologi. Ada 4 perkara. Yang pertama basmalah. Yang kedua hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW dan ahli keluarga dia. Dan yang keempat asyhadatan, maknanya kita mengucaplah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maknanya kalau ada empat benda ni, kira menepati metodologi lah, maknanya cukup lah. Tapi kadang-kadang ada juga ulama kalau dalam matan ni dia tak sebut semua, tapi kita boleh anggap kalaulah dia tak tulis pun, dia mungkin dia sebut, dia ucap dengan mulut. Okey, 4 perkara yang wajib dari segi metodologi, dan ada satu lagi 4 perkara yang sunat lah dari segi metodologi, iaitu kita datangkan bara'atul istihlal. Maknanya bara'atul istihlal ni ialah kata-kata aluan yang bagi bayangan kepada ilmu yang kita nak sebut tu, kepada ilmu yang kita nak cerita tu. Itu yang kita panggil bara'atul istihlal. Maknanya kalau dalam matan ni tak ada, dia terus je, sebab matan ni terlalu ringkas, memang untuk pengenalan je. So uzur muallif kat sini ialah dia nak ringkas. Maknanya yang kita sebut tadi 4 wajib 4 sunat tu mungkin dalam kitab-kitab yang lebih besar daripada kitab ni lah, mungkin ada semua sekali. Okey, yang kedua yang sunat ialah mendatangkan perkataan amma ba'. Maknanya lepas bismillah tu kita terus kita datangkan perkataan amma ba'du. Amma ba'du tu maknanya kita nak bertukar dari laras bahasa ke laras bahasa yang lain. Maknanya sebelum amma ba'du tu kita puji-pujian kan, kita menyebut nama Allah, laras bahasa yang memuji dan menyebut nama Allah. Tapi lepas amma ba'du tu kita tukar laras bahasa kita untuk kita nak berpindah kepada point seterusnya. Maknanya kita nak cerita apa yang ada dalam kitab kita ni. Okey, yang ketiga sunat juga, sunat secara metodologi ialah memberitahu atau memperkenalkan nama pengarang. Dan yang keempat memperkenalkan nama kitab. Okey, itu je. Okey, empat maknanya 8 4 yang wajib, 4 yang istihbab dan sunat.
Okey, itu dari segi metodologi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Okey. فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين. Okey. Lepas je pengarang sebut amma ba'du, dia kata apa? Dan inilah fahadhihi, dan inilah helaian-helaian waraqat tashtamilu ala ma'rifati fusulinya, helaian-helaian kertas yang mengandungi pengetahuan tentang beberapa jenis permasalahan dalam usul fiqh. Okey. Okey, wa dhalika muallafun min juz'aini mufradaini. Okey, min juz'aini mufradaini. Okey, maknanya lafaz usul fiqh itu terbina daripada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah usul, bahagian yang kedua adalah fiqh. Okey, kita nak tengok satu-satu bahagian. Okey, usul dalam bahasa Arab ialah jamak kepada al-asl. Okey, maknanya sekarang kita nak tahu makna al-asl. Apa dia al-aslu tu? Fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Maknanya al-aslu ni adalah apa yang dibina ke atasnya perkara yang lain. Maknanya contohnya, kalau pokok, apa yang ada atas pokok ialah apa yang ada di bawah pokok tu adalah akar. Maka akar tu adalah asal, dan pokok tu, ranting adalah furu'. Okey, wal far'u ma yubna ala ghairihi. Dan furu' adalah apa yang terbina di atas perkara yang lain. Dalam contoh tadi juga, maknanya furu' adalah ranting pokok tu lah. Maknanya kayu tu asal dia adalah akar. Okey, itu bahagian pertama, iaitu al-aslu. Usul jamak kepada aslu. Bahagian yang kedua dalam lafaz usul fiqh ini adalah al-fiqh. Apa maksud al-fiqhu? Okey. Al-fiqhu maksud dia apa? Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Okey. Fiqh ni maksud dia adalah pengetahuan tentang hukum hakam syar'iyyah. Yang mana hukum hakam ni, jalan nak kita dapat hukum ni adalah dengan cara ijtihad. Okey, allati tariquha al-ijtihad. Itu adalah pengertian fiqh. Okey, wal fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Okey. Dan hukum hakam syarak ni, iaitu hukum hakam taklifi ni, dia ada hukum hakam syarak ada, hukum taklifi ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua mandub, yang ketiga mubah, yang keempat al-mahdhur ataupun al-muharram, yang kelima makruh. Maksudnya wajib, mandub, mubah. Mubah ni harus. Okey, wajib tu wajib lah, mandub sunat, mubah harus, mahdhur haram, dan yang kelima makruh. Okey, kita akan pergi kepada satu-satu pengertian. Yang pertama wajib. Fal wajibu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apa itu pengertian wajib? Okey. Sebelum tu kita nak bagi tahu kat sini, dalam istilah ni berlaku tasamuh. Maknanya ahkam yang disebut sekarang ni adalah muta'allaqatul ahkam, bukannya ahkam. Kalau ahkam adalah wujub, al-wujub. Yang ada di sini adalah muta'allaqatul ahkam. Tak apa, ni sebagai kitab permulaan ni, kita ada berlaku tolak ansur dari segi istilah lah. Okey, al-wujub, ataupun kat sini tulis al-wajib. Fal wajibu, apa itu wajib? Wajib adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Okey.
wajib itu adalah perkara yang diberi ganjaran kalau dibuat. Ala fi'li maknanya diberi ganjaran atas perbuatan. Kalau buat perkara wajib tu, dia akan diberi ganjaran pahala. Wa yu'aqabu ala tarkih, dan dia akan dihukum dengan dosa lah kalau ditinggalkan. Okay, contohnya apa perkara wajib dalam agama ni, iaitu solat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, birrul walidain. Maknanya apa? Birrul walidain ni taat dan berkebajikanlah kepada ibu bapa. Okey, itu contoh wajib. Yang kedua, mandub ataupun sunat. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Maknanya kalau buat dapat pahala. Ma yusabu ala fi'lihi. Tapi kalau tinggal, wala yu'aqabu ala tarkih, maknanya kalau tinggal tak dapat dosa. Maknanya sunat ni dia tinggal tak dapat dosa, tapi buat dapat pahala lah. Okey, seterusnya hukum al-mubah. Mubah ni harus. Harus, apa maksud harus? Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Maknanya perkara harus ni dia buat ke tinggal ke, dia tak ada ganjaran pahala ataupun tak ada hukum dosa. Maknanya perkara harus ni dia tak ada dua benda tu. Tak ada ganjaran pahala, tak ada hukum dosa. Okey, yang seterusnya mahdzur. Maknanya istilah-istilah ni sebenarnya sangat dekat kepada kita. Wajib, mandub, wajib, sunat dengan harus kan, yang biasa kita dengar kan. So untuk yang awal ni dia tak terlalu asing lah bagi kita. Okey, seterusnya wal mahdzuru ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Okey, makruh ni kalau kita buat, kalau kita tinggal dapat pahala. Kalau kita buat tak kena dosa. Dia makruh. Makruh ni dia kurang sikit daripada darjat haram. Haram ni kalau kita buat dapat dosa. Tapi makruh ni kalau kita buat tak dapat dosa, tapi kalau kita tinggal dapat pahala. Okey, itu perkara makruh. Okey, perkara makruh. Okey. Apa dah? Okey, 9:48 Okey. Okey, untuk 5 hukum taklifi ni, iaitu wajib, mandub, mubah, mahdzur, makruh. Okey, untuk 5 hukum ni kita panggil dia adalah hukum taklifi. Hukum taklifi ni apa maksud taklif? Taklif ni adalah pertanggungjawaban. Maknanya hukum-hukum ni maknanya perbuatan kita ni sebagai mukallaf yang diberi pertanggungjawaban ni tidak lari daripada 5 perkara ni lah. Wajib ke, mandub. Maknanya setiap perbuatan harian kita ni pastinya tergolong dalam 5 kategori ni lah. Wajib, mandub, mubah, mahdzur ataupun makruh. Dan juga okey, tadi lupa patutnya ada sedikit pengenalan tentang hukum. Apa hukum tu, apa maksud dia? Hukum adalah khitabullah. Khitabullah tu apa? Khitabullah tu adalah kalamullah. Kalamullah yang azali, yang ada. Maknanya hukum Allah ni dah ada sebelum kita ada lagi. Maknanya sebelum kewujudan makhluk, hukum dah ada. Sebelum kewujudan makhluk, hukum dah ada. Okey, itu penerangan tentang hukum. Okey, rasa banyak yang kita dah ambil untuk kali ni. Dan dengan mukadimah tadi yang dah agak panjang juga, dan saya rasa kita berhenti dulu setakat ni dulu, dan kita akan sambung dalam pertemuan yang seterusnya, insya-Allah.
Setakat itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Sehingga pertemuan yang akan datanglah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.